Kita jemput dari SMKA Kedah, Ustaz Asim. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengurusi majlis iaitu Ustazah Dr. Rosnah binti Ali, salah seorang guru pendidikan Islam dan guru PQS SMK Kulim, warisan pengurusan SMK Kulim, SMK Sedang Baru dan SMKA Agama Kedah dan guru-guru yang terlibat pada pagi ini. Alhamdulillah, saya sebenarnya bila dipelawar oleh Ustazah Dr. Rosnah ni, sebenarnya saya ikuti kelas dia hari tu 2 minggu lepas lebih kurang. Pagi Jumaat juga lah, dia buat lepas subuh tu, iaitu kemahiran kebat dalam pendidikan Islam dan melibatkan juga pelajar agama Kedah dan sekolah dia lah. Jadi saya amat tertarik lah cara persembahan dia dan kita dapat reply terus jawapan pelajar secara langsung. Jadi sesuai lah dengan keadaan situasi pembelajaran sekarang, PDPR. Jadi saya terkesima sangatlah dengan persembahan dia tu. Jadi saya mohonlah kat dia kan agar dapat berkongsi dengan ilmu tadi. Lalu saya offer lah kepada guru-guru tingkatan 5 SMK Agama Kedah. Alhamdulillah hari ini ada dapat join lah ramai kat tu. Mudah-mudahan sesi ini beri manfaat yang amat berguna lah pada guru sendiri dan manfaat pada anak pelajar kita lah, insya-Allah. Okay, sekian, terima kasih lah. Okey, Alhamdulillah kita dah dengar ucapan daripada bos-bos kita lah. Okey, bagi tidak melengahkan masa, saya menjemput sahabat saya iaitu Ustazah Rohaya binti Ramli untuk sama-sama memberi penerangan dan bagaimana untuk kita mengaplikasikan program ni kepada pelajar-pelajar kita. InsyaAllah dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada Ustazah Dr. Rosnah, PKP SMK Kulim, GK Sedang Baru dan juga GK daripada Semekak, SMKA Kedah dan juga semua guru-guru sudi join kelas ni sama-sama lah. Kita buat santai-santai biasa-biasa je. Mula-mula dulu saya saja je ajak Ustazah Rosnah saja bagi macam kongsi ilmu dengan Ustazah Rosnah. Lepas tu tiba-tiba Ustazah Rosnah call minta tolong ajak adik dia, lepas tu ajak ramai lagi kan. Saya cuba kongsi apa yang saya tahulah setakat mana yang saya mampu. Sebab saya pun belajar daripada YouTube macam tu je. Ramai cikgu-cikgu sekarang ni kan kongsi dekat YouTube, banyak mereka kongsi teknik apps yang baru kan. Jadi saya cuba setakat mana yang saya boleh. Okey, sebelum tu kalau kita cuba ni kita install tu boleh tak? Boleh. Cikgu-cikgu yang lain macam mana? Saya mula tunjuk siapa nak install boleh install terus. Ataupun kalau nak tengok dulu pun boleh. Kalau saya suka install terus sebab nanti boleh tengok tu apa yang tak dapat masuk tu. Okey, yang hari ni kita buat class point window class point apps. Okey, class point apps ni dia macam dia lebih kepada cikgu-cikgu yang selalu guna PowerPoint untuk presentation. Dia tu link dengan PowerPoint. Dia automatic ada dalam PowerPoint tapi kita kena install dululah. Saya share dulu saya share dia punya ni dulu. Kalau nak install dia, cikgu type class point download. Class point download. Nampak tak? Nampak tak yang depan ni? Nampak tak? Screen yang saya share ni. Nampak. Nampak kan? Okay, Nampak. Ni class point download, kita type class point download, kemudian kita ambil yang atas sekali ni, class point interactive classroom quiz in PowerPoint. Okay, kita klik yang ni. Okay, dia akan naik benda ni interactive quiz in PowerPoint. Dia ada banyak, ni dia ada pricing, dia ada yang kita kena beli pun ada, tapi yang kita ambil kita cuma guna free download. Kita ambil yang free. Okay, yang free kita download free.
Kalau cikgu-cikgu nak mula buat sekali pun boleh. Okay, free. Okay, yang free download dia akan naik ni download class point for free. Okay, buh nama, letak nama, email, organisation ni saya letak nama sekolah. Okay, kemudian kita akan download. Okay, bila download ni, okay, dia akan download kat bawah ni lah. Okay, download kat bawah ni. Sebab tadi saya dah download dah, lagipun dekat saya punya laptop ni pun dah ada dah. Okay, bila download dah siap, kita tunggu dia download. Bila dah siap download, tekan class point ni, kita run. Okay, kita run, kita ikut lah run ni. Okay, dia akan naik benda ni. I accept semua ni kan. I accept, lepas tu tekan install. Bila tekan install, sebab sebenarnya saya dah ada dah dalam laptop saya ni. Saya nak tekan pun saya memang dah ada dah. Jadi bila tekan install ni, dia akan naik minta masuk email, kemudian masuk email, masuk nama, masuk maklumat yang dia nak. Pastikan email tu yang cikgu boleh buka sebab nanti dia akan minta kod pengesahan tu untuk masuk balik dalam tu. Bila dah selesai semua install ni, cikgu ikut dia punya ni je kan. Lepas tu baru cikgu sign up. Tadi download, install, kemudian sign up. Okay, bila dah sign up semua, bila dah sign up semua dekat cikgu punya PowerPoint, dia akan ada ni, dia akan ada tambah satu lagi dekat tab kat atas ni, Ignore Class Point. Okay, Ignore Class Point ni kalau siapa yang tak sign up lagi, dia akan jadi macam ni. Saya sign out dulu. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi kosong je kat sini, tak ada apa. Cikgu tekan dulu sign in. Kita dah daftar tadi. Okay, dia akan ada semua benda ni. Dia punya features-features ni. Okay, jadi kat sini yang ni yang free ya. Yang free dia limit sikit, dia ada limit dia. Okay, dia ada yang kat atas ni ada pen ni untuk kita tulis. Dia ada whiteboard. Jenis-jenis dia ada whiteboard dia, kita boleh guna. Okay, yang ni kalau macam cikgu admit mungkin dia boleh tambah. Dia set kat sini kertas graf ke, dia download, dia masukkan set kat sini. Nanti bila-bila masa pun boleh guna kertas graf ke, kertas background graf, background kotak-kotak. Tu terpulang pada cikgu, cikgu boleh set dekat sini. Okay, yang kat sini lah yang pentingnya yang kita akan guna nanti ni. Okay, dia ada interactive quiz. Yang ni yang tadi Ustaz Asim cakap, bila kita buat slide macam biasa, tapi kita boleh buat soalan yang boleh melibatkan pelajar secara langsung. Okay, dia ada quiz dia ada multiple choice. Okay, yang ni saya tak buat lagi jadi saya tak boleh tekan lagi lah. Okay, dia ada multiple choice, dia ada pilihan ABC, dia ada word cloud, dia ada short answer, slide drawing dengan image upload. Okay, yang ni semua ni inilah quiz-quiz yang kita akan guna semasa PowerPoint masa kita buat kelas nanti. Okay, contoh ni PowerPoint saya untuk pendidikan Islam lah sebab saya mengajar pendidikan Islam. Jadi ni PowerPoint saya untuk pendidikan Islam. Okay, kita buat slide macam biasa, present kepada pelajar macam biasa. Contoh ni yang saya buat slide saya. Okay, so kita buat slide type macam biasa. Ayah. Ya? Bagi tahu tang tu apa nama yang apa kena set up tu. Nanti dia takkan naik masa slideshow tu. Oh. Okay, setengah tu dia punya kadang-kadang macam itu jadi dekat kawan saya, dekat Kak Ros ada beberapa orang kawan saya dia akan jadi bila kita present dia tak bergerak kan Kak Ros punya kan? Ya, dia tak bergerak. Dia tak bergerak. Slide itu duduk kat situ je. Kalau slide tu duduk kat situ, dekat pelajar dia tak bergerak, cikgu-cikgu tekan dekat ni slideshow, set up slideshow,
Kemudian dia biasa ada kat sini. Okey, cikgu ambil yang nombor 2. Cross by an individual ni, window ni. Yang ni. Tekan kat situ. Kalau tidak dia kita yang berjalan dekat slide pelajar duduk Tak kat jalan. situ. Kerah. Yang tu dia setengah PC dia kita kena ubah sikit. Okey, kita okey. Okey, ni untuk kalau kita buat slide macam biasa nak mengajar. Okey, ni macam mana nak buat quiz dia. Okey, bila nak buat quiz contoh yang ni, saya tanya soalan kan. Okay, ni saya delete dulu. Saya delete dulu semua yang saya buat ni. Okey, contoh bila nak buat soalan kan, ada soalan. Contohnya ni, di manakah cikgu pernah mendengar kelas point. Okey, cara dia cikgu pergi dekat Ignore Class Point. Okey, kemudian cikgu pilih ni, 5 ni yang kita boleh guna untuk kita buat quiz. Untuk berinteraktif dengan pelajar. Okey, contoh kita nak guna word cloud. Nanti kita tengok macam mana keluar word cloud tu kat depan, itu macam mana. Dia ada 5 jenis. Okey, word cloud yang pertama. Okey, bila kita tekan ni, dia terus akan naik warna biru ni. Okey, bila naik warna biru ni, okey, ni baru ni. Okey, kat tepi ni, interaktif quiz ni, kita boleh setting. Okey, question type, okey, word cloud. Okey, limit number of submission to 1 ke berapa. Kalau kita nak lebih, kalau kita nak limit, kita boleh klik. Ataupun kita nak bagi budak kita jawab boleh banyak kali jawab, banyak jawapan, kita tak payah letik dia. Okey, contoh yang tu. Okey, yang ni untuk setting dia. Biasanya yang sini saya ubah cuma masa. Okey, berapa minit kita bagi masa kat pelajar. Ni dia dah bagi dah kat sini. Kalau kita nak ubah. Okey, dia ada 15 second, 30, 1 minit, 2 minit, kita boleh pilih. Okey, bila dah pilih dah settle dah untuk yang ni. Dia punya setting dia kat tepi ni. Cikgu-cikgu boleh explore tengoklah. Okey, contoh ni soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua, contoh soalan ni saya ambil daripada tajuk ni lah kan. Yang simple-simple je sebab Al-Imam Mu'adulu apa ke? Nyatakan maksud apa dia. Okey, saya nak buat yang ni, saya nak buat short answer pula. Okey, jadi saya tekan je kat atas ni short answer, automatic dia akan ada kat bawah ni. Yang ni kita boleh ubah kat mana kita nak letak ataupun kita nak kecilkan ke, terpulang pada cikgu. Sama juga kat sini setting dia. Okay, sama hide participant names when viewing response, sama ada kita nak hide ataupun kita nak open buka. Kalau saya suka buka. Okay, masa berapa minit. Tengok pada soalan tu lah. Kan kalau panjang kita panjangkan. Okay, 2 minit macam saya letak. Okay, kita buat lagi. Yang ni soalan yang kita dah buat dah. Soalan-soalan dia, ni kita nak bagi budak boleh jawab secara online. Ni slide drawing. Okay, drawing ni sama ada dia nak garis ke ataupun drawing ni dia nak tulis sendiri. Mungkin matematik ada jalan kira ke, tapi kalau jalan kira tu mungkin dia kena guna ada pen untuk dia tulis kan. Tu terpulang pada cikgu. Slide drawing ni yang bukan type lah, dia nak tulis sendiri, dia nak garis-garis dengan tangan dia sendiri. Kalau yang ni saya buat untuk suaikan, dia boleh slide drawing dia garis-garis dia. Sama juga tepi ni dia akan naik setting, kita boleh setting kat tepi ni. Okay, yang ni multiple choice. Okay, multiple choice. Saya delete ni contoh ni kan. Okay, kita pilih multiple choice. Okay, dia akan naik macam ni. Multiple choice ni kita boleh setting dia. Okay, number of choice, berapa pilihan. Contoh kita bagi 4, kita klik 4. Okay, jawapan yang betul apa dia? Okay, has correct answer. Ni jawapan yang betul dia adalah A. Kita setting siap-siap A. Kemudian kita nak buat ni dalam bentuk competition mode. Okay, kita nak buat quiz. Maksudnya sama-sama pelajar tu kita boleh berlawan. Kita tengok siapa yang dapat yang markah betul yang paling tinggi. Kita nak buat quiz, kita boleh tekan yang ni. Pulang. Kalau tak nak buat quiz pun tak apa, nak buat quiz pun tak apa. Okay, masa dia kita setting contoh 1 minit. Ni ABC mungkin senang, 1 minit, satu soalan. Okay, siap. Okay, contoh yang ni saya nak buat mungkin satu lagi image upload. Kalau ada soalan, okay tak boleh. Dia satu ni dia cuma ada okay. Ini image upload. Okay, yang ni yang free. Bila free dia ada limit dia. Limit dia hanya 5 soalan saja untuk per PowerPoint. 5 soalan saja. Kalau yang beli dia unlimited.
Boleh buat banyak mana pun soalan. Bila free dia limit dia sekadar 5 soalan saja per PowerPoint. Dan partisipan yang boleh masuk, peserta yang boleh masuk hanya 25 orang saja. Kalau yang free. Okey, kalau yang berbayar, kalau tak salah saya sekali masuk boleh masuk 200 orang. Dia punya soalan pun unlimited. Ni kalau image upload, kalau mungkinlah cikgu minta pelajar suruh post gambar-gambar apa kat sini, dia boleh upload. Pelajar boleh upload. Nanti kita akan tengok pelajar mana yang upload. Okay, ada soalan tak cikgu setakat ni? Ada soalan tak? Tak ada Faham tak? Tak ada soalan. Tak ada Ni Soalan Ustazah, Ya? Ya? yang kata 5 soalan tu untuk setiap slide ke untuk satu PowerPoint tu? Macam mana? Yang kata 5 soalan tu untuk kan free 5 soalan tu untuk setiap slide ke untuk PowerPoint ni? Untuk PowerPoint. Satu 5 soalan je. Satu slide cuma satu soalan. Maknanya Nak maksimum slide. 5. Maksimum 5. Maksimum dia 5. Untuk Sikit satu je lah. PowerPoint. Okay. Untuk satu Sikit dah. PowerPoint. Kalau cikgu PowerPoint bukan nak satu buat slide, banyak, satu PowerPoint. satu Okay. PowerPoint 5, satu slide cuma satu soalan saja boleh masuk. Dia tak boleh masuk 2. Kalau macam ni kan kita tekan kita nak masuk lagi soalan kan, dia tak boleh. Only one question saja. Cikgu Okey, terima Syima. kasih. Cikgu Syima, Ya. saya buat macam ni. Hari tu saya ada 30 slide. Jadi untuk satu PowerPoint. Jadi saya pecah. Sebab saya nak pecah guna PowerPoint. saya tukar PowerPoint. Jadi masa saya bentang kat pelajar tu, saya tulis slot 1 5 soalan, slot 2 5 soalan. Okey. Jadi cuma kerja kita kena buka siap-siap lah PowerPoint tu. Okey. Baguslah tu cadangan yang baik. Terima kasih. Sama. Dia yang free, kalau yang berbayar tu unlimited lah. Yang free ni takat 5 je, dia bagi satu PowerPoint 5 soalan, satu slide satu soalan. Okey, clear. Okey lah. Cikgu Fatim pun cekak dah tu berapa kali dah dia duk buat. Tak, cuma nak tanya kot lah ada siapa-siapa yang tahu kan. Berapa harga tu? Kalau untuk unlimited tu. So macam $8, $8-9 macam tu. Kira 8 kali 4.5 lah. Lebih kurang 5 lah. RM40 lah macam tu. Tapi hari tu try nak ambil sebulan kan. Macam dia tengok dia tulis kat situ macam kena bayar untuk setahun. Tak tahu kot silap tengok ke, cuba boleh tengok ke. Dia macam sekali bayar tu untuk setahun. Ya, sekali bayar setahun. Masih biasa beli lah. Tak beli gila, hari tu nak try beli kat lah. Sebab dia pakai. Ni Masyi ni pandai ni. Tak ada. Kalau ada cikgu mana-mana atau nak tambah yang dah biasa apa beli boleh atau berusaha bolehlah maklum kat sini. Okey, ni kita dah siapkan slide kita. Kemudian kita nak minta pelajar, untuk jawab kan. Okey, bila nak ni kita buat slide show lah. Kita tekan slide show, tadi saya tekan slide show. Bila dah siap semua kita punya ni untuk present kepada pelajar, kita tekan slide show. From beginning. Okey, kita boleh start kelas kita. Okey, cikgu nampak tak kat atas ni dia ada kelas code. Okey, nampak. Okey, tadi saya masuk test ni sebab new class code. Maklum sekali tu new class code tu. Macam ni, sebab semalam buat dengan pelajar, bila kita buat satu soalan kita dah bagi, pelajar dah masuk 25 orang, pelajar kita 30. Contohlah pelajar kita 30, 35. Jadi bila kita main soalan kedua, kita kena buat new class code. Tadi tekan dekat gambar orang kat tepi ni tadi. Betul. Okey, dia akan ada bawah ni new class code. Habis kelas tu kita boleh ni balik new class code jadi kosong balik. Habis satu soalan sebab nanti pelajar lain mungkin masa soalan pertama tu dia tak sempat nak masuk. Jadi bila kita buat habis satu soalan nak masuk slide kedua, soalan yang kedua, pelajar lain kata kami tak sempat, boleh orang yang sama. Jadi boleh buat new, tukar balik lah. New class code. Ni ada seorang dah cikgu masuk. Jadi cikgu tahu lah nak masuk macam mana kan. Okey, nak masuk dia
Ni ada nombor kelas kod kat atas ni 49619. Nombor ni yang kita akan bagi dekat pelajar kita. Okey, kita bagi tahu dekat pelajar. Okey, kita ni contohlah kita dah habis siap mengajar budak, ikut slide semua ni. Okey, dah habis mengajar. Okey, contoh ni kan soalan kat budak. Okey, jadi kita minta pelajar supaya buka dekat handphone dia. Budak buka dekat handphone dia ClassPoint app. ClassPoint app. Okey, dekat handphone buka ClassPoint apps. Dia buka dekat Google Search saja, dia bukan dekat Play Store. Okey, bila buka yang ni akan dekat situ dia akan minta enter name dengan class code. Okey, jadi kita bagi dekat pelajar nama dengan kita bagi class code ni dekat pelajar 49619. Okey, cikgu boleh try masuk tengok. Okay, cikgu boleh masuk tengok 49619. Dia punya class code dia 9619. Okey. Okey, macam dekat ni kat saya ada nampak kat sini. Cikgu pun boleh nampak kat atas tu ada 4 orang dah masuk. Okey, kita yang cikgu ni, yang host ni, kita boleh tekan dekat sini, kita boleh tengok nama siapa yang dah masuk. Ada nak masuk lagi tak? Bila masuk lagi boleh kita try test ni, tengok jawapan dia macam mana budak jawab. Ulang balik Ustaz nombor dia. 49619. 49619. 49619. Macam ni ada 10 orang dah masuk. Okey, dah 10 orang dah masuk. Kita boleh check nama siapa anak murid kita yang dah masuk kat sini. Okey. Lepas tu cikgu tengok kat situ. Sekarang ni cikgu cuma boleh nampak slide. Saya tak tekan lagi dia punya quiz dia tu. Okey, bila kita tanya budak, budak semua dah murid-murid kita semua dah okey. Cikgu nak okey, kita boleh mula. Saya bagi masa 2 minit. Okey, jadi cikgu boleh tekan ni perkataan dekat sini, word cloud ni. Yang kita buat tadi kan. Jadi cikgu boleh jawab, kita dah setting masa dah. Bila cikgu jawab, cikgu boleh add, submit. Bila submit nanti dekat cikgu semua ni yang kita host ni, kita akan nampak jawapan. Submit tu kita tekan add-nya kan? Tekan add. Ustazah, maksudnya kita kena download dulu dalam kita punya handphone baru kita boleh masuk no? Tak, dia bukan download, dia macam Google search saja. Itulah dia Google tadi. Tapi bila dah masuk kan, dah masuk kod tadi kan dia tak boleh tak tu. Oh tak boleh Boleh je. Boleh je. Boleh. Pergi dekat Google je. Pergi kat Google, try tengok kat App Google. point tu. Lepas tu dia kata class Saya app. pun tak Enter class code dan join kan? join je. Boleh je. kira. 496 tadi dia? 496? 49619. 9. Dia ada masa kita boleh dah cakap dekat pelajar kita. Lagi 30 minit. Lagi 30 saat. Lagi 10 saat. Kalau dia nak error, maksudnya mungkin Kak punya line slow kan macam mana? Mungkin line slow tapi ni boleh pasal apa? Dia kena boh lilin kot handphone ni. Cuba lilin. Ni, try. Try handphone lain tengok, handphone lain tengok. No? Ada handphone siapa ya? Handphone anak kau. Tak apa, nanti Kak try nah. Makasih banyak. Okey, bila dah habis masa kat sini, okey kita boleh insert kat atas ni, insert result ni. Yang tu yang kita boleh tekan yang ni. Okey, kita boleh tengok jawapan ni dengan pelajar-pelajar kita.
Maknanya dia auto masuk dekat slide kita tu. Dia auto masuk dan pelajar pun boleh nampak benda ni. Pelajar akan boleh nampak benda ni. Menarik. Dia interaktif lah nah. Dia interaktif. Kalau yang ni macam word cloud ni untuk jawapan-jawapan yang pendek lah. Kalau yang dia ada limit word dia ni. Kebat pun boleh ni, dekat kebat pun boleh ni untuk ni. Dekat kebat, try tengok kat kebat. Tapi saya, sebab dia yang ni kita tak tahu siapa yang jawab. Dia macam kalau buat set induksi ataupun tanya soalan pendek-pendek untuk seronok-seronok, yang ni sesuai. Pasal apa tak dapat yang Kak Ros buat ni, dapat dia tulis nama sekian duduk dalam kotak. Itu short answer Kak Ros. Oh, short answer. Yang ni word cloud. Yang ni kita jangan guna sebab dia jawapan dia pendek. Yang ni untuk macam induksi yang pendek-pendek, yang seronok-seronok. Cuba tanya tunjuk yang tu. Yang boleh yang tu belajar menarik lagi. Yang tu nak tunjuk juga, saya tunjuk semua lagi. Yang ni untuk macam sumbang saran boleh lah kan. What do you understand kan. Faham tak hari ni saya ajak apa, hari ni apa yang kamu faham, sekadar yang jawapan ringkas lah. Ataupun macam kalau apa ni, nak buat permulaan tu kata okay what do you feel today, boleh juga kan. Sesuai lah yang ni. Ya, untuk set induksi. Okay, yang ni untuk word cloud. Lepas tu yang ni, yang ni contoh. Nyatakan maksud Al-Imam adil, pemimpin yang adil. Okey, kita minta budak jawab. Yang ni untuk jawapan yang agak panjang lah kalau pendidikan kita tekan dulu. Kalau untuk pendidikan Islam macam ni, saya untuk kebat apa saya suka guna yang ni lah sebab jawapan budak panjang. Walaupun short answer tapi jawapan dia memang boleh panjang. Selalu guna yang ni. Kita try tekan tengok Cikgu-cikgu boleh jawab jawapan dia ikut jawapan dia pemimpin yang adil. Tapi Abang siap jawapan. Bagi siap jawapan. Takut yang sama. Kalau dekat cikgu boleh nampak siapa yang dah hantar kat sini. Kita boleh bagi tahu, okey 2 orang, 3 orang dah hantar, mana lagi yang lain? Boleh panggil lah pelajar. Boleh panggil Pandai Cikgu Fatin Menarik. Dia tulis nama siapa yang jawab dia tulis. Kita tahu siapa yang jawab. Lepas tu pelajar akan berebut-rebut nak jawab bagi mereka nombor 1. Bila duk buat macam tu lah. Okay, pelajar yang tak pernah respon pun bila buat ni dia respon. Okay, contoh dah habis. Okay, saya insert, kita tekan kat atas insert result as slide tu. Automatik akan nampak jawapan ni. Dan yang seronoknya kita boleh terus bincang jawapan. Okay, siapa yang betul, betul berapa markah boleh bagi, salah ke betul ke. Kita boleh bincang tu jawapan. Jadi pendek pula kat sini. Macam ni lah. Okay, ni boleh write terus. Write terus. Kita boleh bincang jawapan. Kita boleh nampak dengan pelajar kita. Okay, ni contoh untuk short answer. Tadi word cloud ni short answer. Okay, yang ni untuk slide drawing. Okay, saya tekan slide drawing. Cikgu boleh jawab Ustazah nak tanya marking tu guna pen ke macam mana? Saya ada pen. Kalau guna mouse pun boleh. Tapi mouse susah lah sikit. Dia ada kat bawah tu, Cikgu Shima. Dia ada kat bawah tu. Ya. Ada. Tunjuk tak masuk lah. Saat lagi saya tunjuk. Maksudnya pen dia ada kat bawah Ya. Pen dia ada kat bawah saat saya tunjuk.
Kalau macam kita ada digital board tu bolehlah guna kan? Boleh. Saya guna digital board tu. Digital board, ada digital board. Ya, yang Connect je lah kan? Connect je, okey. Untuk drawing tu pun dia ada color-color dia kat situ kan. Boleh pilih color-color dia tu. Oh, tak pernah guna yang ni. Menarik dah. Dia benda-benda ni kadang macam explore sikit jumpa. Macam saya ni, saya tengah pakai handphone je. Saya boleh buka je dua-dua. Saya boleh buka Google Meet, saya boleh buka Class Point app dekat Google Search. Apa? Senang lah. Dua-dua boleh pakai. Ya, saya tutup Okay. Okay. Okay ya. Ada yang tak? Ni Cikgu Siti Natrah tak jawab langsung ni. Mana pin ni? Cikgu Siti Natrah, Ustazah Rosnah marah lah. Dia pergi masak tu. Tidak pun anak-anak penuh keliling. Okay ya. Okay, ni jawapan dia nanti. Kita insert result ni. Dia kita akan nampak ni, dia akan bagi image upload by Fatin Syatila. Oh, no, yang ni tak pernah buat lagi. Jadi kita boleh tanda lah jawapan salah betul. Ni kat Tunjuk bawah pen, ni. tunjuk pen. Ni kat bawah ni pen ni. Tadi kita set warna dia kan. Kita boleh set warna pen ni kat bawah ni. Kita boleh pilih nak warna apa. Warna purple ke. Warna ni pemadam. Yang ni pemadam. Kiranya kita guna mouse je lah tu no. Kalau kita guna laptop. Pakai mouse lah. Kalau nak tulis mungkin kita guna pensel. Nak tik-tik ni kita boleh pakai mouse je lah. Kita tekan-tekan pakai mouse je lah. Ni pemadam, kita boleh padam. Okey, yang ni sekejap lagi saya tunjuk yang ni. Okey, ni jawapan-jawapan seorang-seorang ni. Kita boleh tanda lah. Semua dah ada nama siapa yang hantar ni. Okey, yang ni pula whiteboard ni kita boleh pilih untuk kita tambah whiteboard kita. Kita nak whiteboard apa kan? Whiteboard ni sebab tadi kita yang dia asal dia ada yang ni je. Kalau cikgu-cikgu maths nak tambah graf apa semua saya rasa boleh, tapi kita setting yang tadi tu, yang awal yang kat atas tadi tu, dekat dia punya tab dia tu kat atas tu. Ni kalau kita nak tambah, kita tambah lah ni. Automatik dia akan tambah. Okey, kita boleh conteng kat sini. Okey, ni contoh untuk ABC ya. ABC. Okey, try jawab ABC ya. Kak Ros jawab yang salah tengok. Oh, nak jawab. Gitu. Okey. Jawab yang salah. Dah jawab dah. Yang ni jawab yang salah. Jawab yang salah. Siti Natrah jawab yang salah. Jawab dah yang salah. Jawab dah, okey. Okey, bila jawab ni kita boleh check siapa yang jawab. Okey ni, ni nama dia siapa yang jawab ni. Siapa yang pilih A. Kemudian siapa yang pilih B. Siapa yang pilih C. Ini untuk soalan ABC. Ya, saya tutup. Menarik. Kita tutup. Okey, yang ni tadi kita set ABC ni kita boleh set jadi quiz. Bila jadi quiz kita boleh dia automatik ada leaderboard. Siapa yang dapat paling banyak yang okey, markah yang tinggi sepanjang quiz tu, paling cepat dia akan kira paling cepat jawab paling betul. Okey, yang paling cepat siapa? Okey, Mashi dia paling cepat dan paling betul, dia yang nombor 1 dapat. Laju sungguh KP kita.
Ni contoh dia lah. Maksudnya boleh buat quiz dengan kalau maths ke siapa kira paling cepat, paling betul, paling laju. Ni boleh lah. Mana-mana soalan lah. Dia ada leaderboard ni macam boleh buat quiz lah, lawan dengan pelajar-pelajar tu sama-sama mereka. Okay, jadi kita boleh insert as slide. Kita masuk tunjuk kat sini kan. Okay, kita nampak leaderboard siapa yang tengah mendahului sekarang ni. Okay. Kita boleh save tak? Boleh, dia ni bila habis ni automatic dia akan save. Oh, okay. Okay, ni image upload ni saya tak buatlah soalan apa. Mungkin kalau cikgu kata suruh budak buat dalam kertas ke, lepas tu snap, kemudian kita tekan image upload ni, okay, pelajar boleh upload gambar kat sini. Jadi Dia PDF ah? Dia PDF? Tak, image biasa bila kita tekan Image image biasa. Image. Gambar. dia boleh ambil dekat phone dia tu gambar-gambar apa kalau kita minta suruh dia cari ke apa tu pulang pada cikgu. Boleh juga. Dia Bagus. dia ada ni lah. Kalau mungkin dia buat soalan dalam kertas ke, kita boleh suruh lepas snap gambar, dia akan jadi macam ni. Untuk bahasa elok lah nak describe kan gambar tu. Kalau Arab boleh kan, English boleh describe picture. Image upload ni. Okay, ni cukuplah 5 yang saya buat. 5 jenis ni dalam ni lah. Okay, kalau ni ya. Boleh try sekarang tak? Nak try image upload. Okay, bagi siapa nak hantar upload gambar apa-apa pun okay. Dalam handphone gambar raya ke, gambar apa ke. Okay. Image dia tak ada had ke berapa? Image selagi mana boleh hantar tu boleh lah kot. Oh, selagi penuh, tak penuh tu boleh lah Bu. Okay. Naik gambar pokok manggis tu. Wah. Anak naik pokok manggis kemarin. Pokok petai pada. Okey lah, gambar boleh buat banyak. Okey lah. Gambar terang elok tu. Clear. Cantik. Lepas ni gambar durian dengan manggis lah masuk ni. Okay, kita boleh tengok. Ni yang contoh siapa yang hantar gambar ni nampaklah nama dia. Image upload by Ali. Ni Fatimah. Ni Fatin Syatila. Ni Cikgu Asim. Ni. Okey, ni ni lah. Itu yang 5 tu yang kita boleh guna. Okey, lagi satu dia ada kat bawah ni untuk kita buat ni pick a name. Kalau contohnya kita nak pilih siapa dalam grup dalam kelas ni. Okey, ni ada kad ni kita nak suruh siapa yang jawab. Kita pilih secara random. Okey, kita tekan mana ni. Okey, Cikgu Zuraiti jawab. Okey, ni Ustazah Rosnah jawab. Ni Fatin Syatila, semua SMKK. Ni Cikgu Asia. Okey, ni kita boleh pilih. Kalau ni kita boleh reset balik. Dia reset balik. Kita pun tak tahu siapa yang di bawah. Kita pun tak tahu. Nasib lah siapa yang kita buka kad tu nama dia. Bolehlah kita suruh mereka jawab soalan ke apa. Ambil kat mana tu pick a name tu? Dia kat bawah ni Kak Ros. Ni. Oh, okey. Pick a name ni. Ni untuk buat pool. Kalau kita nak buat pool dengan pelajar. Saya pun jarang guna pool ni. Okey. Ni last tadi, okey, kalau kita buat ni tadilah kan, lah habis semua siapa pemenang dia. Kita tengoklah. Kat bawah ni kat bawah ni. Leaderboard ni. Okey. Setakat tu, yang tu dah. Setakat tu ada soalan apa-apa tak? Kalau boleh jawab insya-Allah saya jawab. Ni contoh yang saya buat dengan pelajar semalam. Bila soalan kebat, kita boleh tanda, boleh terus bagi markah ke apa ke, boleh perbetulkan terus kat situ. Okay, ada soalan?
Ustazah, kalau macam kita nak guna, macam kami Cikgu Mek kan, kami lebih banyak macam guna tab kan. Dia boleh guna perhentian ni dekat tab tak? Ke hanya melalui komputer saja? Saya rasa tab boleh lah. Tak apa, nanti tidak. Try Dia ada sekali dengan PowerPoint. Dia memang automatic dengan Kita dah tengok. sebab baru ni saya guna kat Surface boleh. dia automatic, dia memang dengan PowerPoint. Dia memang bila kita masuk sini automatic dia akan ada dengan PowerPoint. Maksud kalau PowerPoint boleh guna, yang ni pun insya-Allah boleh guna. Cuma kena install dulu. Kalau benda tu kita duk guna laptop ni, tiba-tiba kita nak pergi guna dekat tempat lain, kena install dulu masuk. Kalau guna Surface boleh kan? Saya hari tu guna dekat Surface. Jadi benda ni saya dah install dalam laptop saja. Jadi bila saya kena buat baru. Install pula dekat Surface tu. Baru kita boleh guna ni. Okay, ada soalan, ada tak? Faham tak? Rohaya, apa nama Class Point app ni, maksudnya kita duk main-main dengan budak ni, kita masih berada dalam Google Meet lah. Kita dalam Google Meet, tapi yang ni sebenarnya kita tak buka Google Meet pun boleh. Kalau kat suara tu, kalau kita buka ni PowerPoint ni, kita bagi kelas kod ni, budak-budak akan berada dekat kelas point tu lah. Kalau mereka tak buka Google Meet, mereka tak dengar lah suara kita. Mereka cuma boleh nampak slide saja bergerak. Faham tak Kak Bashira? Okey. Faham tak Kak Bashira? Faham. Maksudnya terpulang lah kalau nak buat voice chat dekat Telegram ke, sambil kita buka PowerPoint ni dah, mereka boleh dengar suara kita dekat voice chat Telegram tu. Tapi sambil-sambil tu mereka boleh tengok dekat Telegram. Dekat kelas code kita, kelas point ni. Dia boleh tengok slide tu. Dia boleh jawab dekat slide tu, dekat kelas point. Tapi buat masa ni saya memang guna Google Meet dengan kelas point ni. Sebenarnya kalau kita masih berada dalam Google Meet tu dia macam live lah. Mereka boleh dengar suara kita live lah. Kan? Okey. Terima kasih. Okey, ada soalan lagi tak? Okey, kalau tak ada soalan, ada soalan nak tanya? Tak ada soalan, tapi saya rasa saya nak kena beli yang unlimited kot. Sebab macam-macam seronok pula. Okey, semua boleh faham kot no? Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka. Dr. Rosnah. Ya. Tadi masa dekat nak download tadi macam terkeluar line tadi. Kita terputus lah tu. Masa nak mula download nah. Ulang balik ayah. Tak tahu tak? Sikit lah. Asin saya bingung ni kalau tak tahu. Kat awal tu. Download apa ni? Download yang mana? Hak awal. Nak download Class Point app ni kot. Awal tu. Yang Tak lagi boleh share kot. Tak lagi boleh share ni tak? Record ni boleh. Sekali saya share record. Yang ni ke? Ya, yang awal-awal tu. Yang awal-awal ni. Awal-awal ni. Ustaz Asin terkeluar tadi masa ni. Dia Nanti masuk tengah-tengah. ikut share record recording ni. Okey, boleh. Nanti boleh saya bagi tahu ni. Ustaz Asim ni klik ni type Class Point download. Ustaz Asim ni ambil Class Point interaktif yang atas sekali ni, classroom ni. Lepas tu tekan ni. Okey, bila tekan ni kita ambil saya punya internet lambat pula. Free download. Ni yang kat sini. Free download ni bila tekan free download dia akan naik benda ni, tulis nama kita, email, ni organisation ni sebuah sekolah. Lepas tu download now. Bila download now dia akan download, dia akan masukkan kat bawah ni. Ni saya dah download dah tadi. Bila download now dia akan naik kat sini. Tunggu dia sampai habis download, lepas tu baru kita run dia. Kita install dia. Run. Saya dah run, saya dah install dah, jadi saya tak tekan lah. Nanti Ustaz tekan, nanti dia akan minta email, bagi email yang Ustaz boleh buka sebab nanti dia akan bagi kod pengesahan tu untuk masuk dekat situ. Ikut lah,
lalas sampai ujung sekali finish, nanti Ustaz tutup, buka dekat PowerPoint, automatik memang dah ada kat situ. Bila ada kat situ, macam saya cakap tadi, bila dah ada kat situ, dia akan jadi macam ni ya. Dia akan ada Inno Class Point ni. Inno Class Point ni dia akan ada kat sini. Asal dia akan jadi macam ni ya. Okey, macam ni. Ustaz punya akan jadi macam ni, dia tak ada apa lagi. Tadi Ustaz dah register nama Ustaz dengan password tu Ustaz kena ingat lah. Okey, Ustaz ni masuk email Ustaz, masuk password. Lepas tu dia akan baru buka benda ni, baru kita boleh guna. Dapat tak Ustaz? Okey, dapat. Ada nak tanya apa lagi tak? Kalau boleh jawab, insyaAllah saya jawab. Nak tanya nombor phone je, kalau jadi apa-apa tu pun boleh tanya. Pandai. Tadi kata yang free ni berapa maksimum? Maksimum dia 5 soalan untuk satu Tak, student berapa? Student 25 je. Student 25 je. Oh. Kalau yang beli tu saya rasa dalam 200 orang sekali masuk. Tapi Sayang Cikgu lah budak kita 30 kan. tapi Cikgu Syima, katalah kita slide pertama tu kita dah bagi soalan, mai slide kedua tu kita kena remove balik yang peserta tu, barulah pelajar, kalau tidak pelajar yang 25 tu je boleh jawab. 5 lagi masukkan. bila kita remove balik baru pelajar lain boleh masuk. Oh macam tu. Dia macam kena ada 2 sesi lah pula nak. Kena ada 2 sesi lah pula kan. Tak, bukan 2 sesi. Tu macam mana? Tunjuk saya. Kalau kata student ada 30 orang. Pada Google Meet kan remove daripada mana? Remove. Tu nak tanya remove macam mana? Okay, saya buka. Okay, remove kat sini. Nampak tak tu 18 tu? 18? 18 tu kira permanent tu. Mereka akan duduk dalam tu. Mereka sentiasa ada peluang jawab. Jadi budak yang tak duduk dalam tu, dia tak ada peluang lah. Jadi 18 tu. Lepas tu kita masuk, kita klik kat situ baru dapat remove siapa ke macam mana? Ya. Klik kat sini. Kita klik kat sini. Kita buat kelas kod baru kan Kak Rosan? Ya, tekan new class code. Dia akan tekan situ. Tekan. Okey, jadi confirm. Okey, dia akan kosong balik. Dia akan bagi kod baru. Jadi pelajar sentiasa kena alert lah. Jadi kalau kita tak buat, tak remove tadi, pelajar yang sama je. Pelajar yang tak masuk dalam tu tak boleh nak, tak ada peluang lah. Jadi bila kita remove dia pun akan sentiasa beringat lah. Kita kata okey kod baru 85071. Pelajar akan, bila dia nak dia nombor 1, dia akan buat lah. Dia akan alert dengan soalan. Lepas tu mai pula slide yang kedua, dia akan tahu dia tak semestinya ada dalam tu. Kita akan remove new class code lah. Ustazah, Kak nak tanya juga. Okey, bila dah remove dah tadi kan? Dah remove dah kan? Lepas tu dapatlah kod yang baru tu 85, tak nampak, tak apalah 85. Jadi maksudnya anak murid Kak yang baru tu dia kena buka balik cloud apa tadi? Tak payah, dia duduk kat situ ya, dia bubuh letak kod baru je. Dia kena buka kod baru lah. Maksud Kak macam ni? Nak buka kod baru tu nak buat mana ya? Katalah ada 25 orang dah. Bila lepas tu yang lagi 5 orang tu dia akan guna kod baru tu lah. Semua sekali termasuk yang 25 tadi. Dia kira siapa cepat dia dapat. Ya, siapa cepat dia dapat. Maknanya masih tetap 25 juga. Maknanya kita kena beritahu yang dah jawab tu jangan masuk lah kan? Tak semestinya. Dia macam ni, contoh tadi kita pakat jawab 16 orang tu. Lepas tu Ustazah Rahaya dah remove kita. Kita nak jawab soalan yang slide yang kedua pula. Kita terpaksa tekan kod baru. Jadi memberi peluang pelajar yang tak dapat masuk tu. Jadi siapa cepat masuk, dia berjaya lah hantar jawapan dia. Kak tak faham. Untuk 25 orang pertama lah. Kak tak faham lagi satu benda. Apa tadi tu kan, bila dapat kod baru,
Kan? Maksudnya budak kena pergi buka balik class point tu ke? Yang tadi yang mula-mula tu class point, lepas tu isi kod yang baru tu. Ada kat depan tu balik lah. Dia memang duduk kat depan tu je. Pelajar tahu selalunya kita kata okey kamu tekan tu bila dia cuma ubah kod saja. Dia tak perlu Betul, itulah maksud ke. Oh, kena buka balik. Faham. dia tak perlu buka daripada awal ni. Tunjuk ayah yang tu. Maksudnya Dia benda ni ada maksudnya anak dia kena isi selalu benda ni lah kan. Kelas kod je dia kena isi. Faham. Okay. Okey, sebab kita bagi peluang kat pelajar yang tak sempat tadi. Jadi bila kita buka baru, siapa yang cepat, dia dapatlah takat 25 orang. Kena pula sedia hadiah kalut depa. Betul. Jadi interaktif betul-betul lah. Jadi orang tu seronok lah kelas tu. Dia kan. Dia akan berlumba lah. Lepas tu kita kata pula tak semestinya orang yang awal hantar tu betul jawapan, kita akan cari jawapan yang terbaik. Jadi mereka akan, kadang dia kalut hantar tapi dia tak semak betul. Tapi masa adalah seminit, 2 minit, 3 minit, macam tu lah. Ustazah, kalau kata kita tak mau dah 25 orang ni, kita nak suruh orang lain pula. 25 orang hak lain pula. Macam mana? Macam Ustazah Raya kata tadi, Tam Raya ambil klip apa? Awak mula balik dari tadi lah. Tak, bukan ambil lah. Kita remove tu lah kan Kak Rosan? Kita remove, lepas tu ambil yang kat bawah tu, yang pen tunjuk ujung tu, hak ujung tu. Tunjuk satu. Hak yang kita pilih secara, itu pilih secara rawak lah. Ni kita kena buat kelas kod baru, kita kena pesan je lah kat mereka jangan masuk lagi, bagi orang lain masuk pula yang kedua. Tu rasa macam tu, kita kena yang tak masuk tu bagi masuk dulu, lepas tu kita start mula balik. Baru pula. Kalau saya sesuruh yang tak masuk tu masuk dulu, baru yang lain kan. Kan? Maksudnya kita bagi depa masa lah, kata okey bagi 5 minit orang ni dah tadi orang dah masuk tak masuk, bagi 5 minit ni orang yang group yang kedua pula. Boleh juga macam tu sebab jawapan dia tetap ada kat situ. Kita cuma tukar kod kan. Ya, betul. Macam tu. Assalamualaikum. Nak tanya sikit. Ya. Waalaikumsalam. 25 orang tu satu untuk jumlah kelas ke untuk tanya soalan? Untuk jawab. Untuk jawab. Maksudnya tak payah keluar lah, betul lah tu. Jawapan tu betul. Maksudnya setiap soalan tu hanya boleh dijawab 25 orang satu masa. Ya Ustaz, betul. Ni betul 25 orang tu depa dah jawab dah, suruh depa keluar, kita remove, suruh yang baru pula masuk. Maksudnya bukan keluar kelas. Bukan. Maksudnya bukan dia keluar Google Meet, dia keluar daripada tu lah. Betul lah tu. Dia tak join lah. Ya betul, tak ada masalah tu, kita buat yang remove kan. Kita yang remove kan. Ya betul. Kalau saya tanya soalan, kalau soalan ni kan 25 orang, okey ada lagi balance 5 orang tak jawab, kita buat kelas kod baru, suruh yang 5 orang tu boleh jawab sebab jawapan yang tadi tu tetap ada. Kita boleh bincang untuk semua orang. Yang 5 orang yang lebih tu pula join. Dia pun boleh jawab pula. Tapi tadi siapa bagi idea tu yang tu okey juga. Maknanya kita buka, kita tengok 25 ataupun 15, kita tutup. Lepas tu kita buka balik, kita kata buat new class code soalan yang sama, 15 lagi jawab. Boleh. Sebab dia punya jawapan dia tak ada kat sini, tak hilang. Kita buat grouping. Maksudnya kalau kita ada 70 orang student, 70 tu tetap ada. Tetap ada. Betul. Masuk bergila-gila ya. Kena buat slot lah, 3 slot lah. 25. Kena buat macam tu. Setiap kali nak masuk tu kena tukar kelas kod baru. Okey. Saya pun baru terfikir tu. Terima kasih Ustaz Nazri tu, Tuan Pengetua Agama Kedah. Itulah nampak macam. Terima kasih. Nazri. Terima kasih Ustaz. Sama-sama saja. Saya masuk ilmu baru saya. Masuk dari awal tadi lagi. Oh tu Ustaz ada pengetua ada dah. Tak apa, kita sebagai peserta. Saya dulu praktikal dekat Semekak. Oh ya ke? Ya. Saya tu nama apa? Nak ingatlah juga. Rohaya. Tu
tahun Tapi 2008. jauh lah tak sama dengan saya. Weh, Kita 2008 kat saya sekolah ada ni. dah. Geng kita. Kita buka Encik Syifa ada. Cikgu pembimbing saya Ustaz Basri kot nama tak salah. Ustaz Basri ya. Guru tingkatan 6 sekarang. Oh, okey. Baik, ada lagi soalan? Tak nak kenal. Kira anak murid kita lah. Betul lah tu. Kena ambil Hang nombor. buat elok-elok ayah, ini semua Tok Guru dalam ni. Tak kira kita nak ambil nombor tadi kan? Kak Gi Cikgu tak bagi nombor telefon. Zakira paling lama di Asrama Kedah, Cikgu Rohaya kenal ya, Ustaz Rohaya kenal ya. Ustaz bukan paling lama, paling tua. Dah lama di SMK. Sama lah, sama. Mengajar Sama anak lah. saya dah. Cikgu Nama apa? Zakira. Nama apa? Nur Ilham. Nur? Ilham. Nur Ilham. Tahun Dia bila? SPM tahun berapa? Dah tahun ni lah tingkatan 5. Oh, Dia 5 apa? Saya kira aja 5 apa? Ikram. 5 mawadah. 5 Ikram. 5 ikram last year. Tahun ni 5 Ikram. kenal dia. Irham tu kenal. Terima kasih tolong ajak semua. Ha. Tu salah satu kulit SMKA Kedah tu. Ada lagi untuk kita juga pukul 12 dah ni. Dia Boleh ingat bincang. setengah jam je. Lajak sejam. kami akan cuba dulu. InsyaAllah. Itulah kami memang suka tanya. Nasib lah nak buat macam mana. Macam ni kita try dulu dalam sebulan 2. Lepas tu kalau kita nak buat feedback, kita nak perbaiki, mungkin ada tak kena tak mana, saya buat semula santai ni, kita sembang santai, bukan dia kita formal sangat. Ada apa masalah tu kita tanya. Kita aplikasi dulu hak mana kita belajar hari ni. Saya pun Ustazah Rohaya mula-mula ajak apa satu jenis ya. Tu hari ni baru tahu banyak jenis. Mujok panggil, tidak dia tak abad lah kat kami. Dah duduk jauh. Okey, tapi tak apa, insyaAllah lepas daripada sebulan kita aplikasi ni, kita bertemu balik kalau Allah izinkan untuk kita sama-sama memperbaiki dan menambah lagi ilmu-ilmu untuk kita menggunakan dalam PDPR. Sebab kita pun tak tahu kita nak PDPR ni lama mana. Moga-moga dengan perkongsian kita bersama dengan guru-guru yang lain dapat menarik minat pelajar-pelajar kita untuk terus memahami dan merasa seronok dan tidak tertekan dengan situasi yang berlaku pada hari ini. Okey, rasanya tak ada apa dah kot sampai pukul 12 dah. Sebelum kita akhiri, saya memberi ruang kepada ada 2 orang lagi yang saya nak bagi ruang sekarang, iaitu kepada Tuan Pengetua Ustaz Muhammad Nazri bin Ishaq untuk menyampaikan sepatah 2 ucapan. Lagi yang kedua daripada PK Pentadbiran SMK Kulim. Saya jemput Ustaz Muhammad Nazri untuk memberi sepatah 2 ucapan. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Terima kasih Dr. Rosnah. Dan terima kasih kepada Ustazah Rohaya lah kerana Ustaz dapat ilmu kan ni. Terima kasihlah kerana berkongsi dengan ni Tuan PKP Sekolah Menengah Kulim. PKP lah. Ya, PKP. Hari ni bila pengetua nak pergi bentang tu. Pengetua bukan cikgu ni ya. Suziana. Suziana hebat, dia pengetua hebat. Jadi apa rakan-rakan pengurusan sekolah agama Kedah dan juga cikgu-cikgu. Jadi saya bertuahlah dapat mengikuti program PowerPoint, kelas PowerPoint ni. Kelas point bersama dengan Dr. Rosnah dan juga Puan Rahaya. Sebenarnya saya memang minat nak ke arah itu. Tak apalah, apa yang tak boleh lagi saya tanyalah Ustaz Asim. Banyak lagi cikgu-cikgu bawah saya tu. Cikgu Masyitah lah mereka pandai. Okey lah, jadi terima kasih banyak-banyak. Saya pun tak mau cakap banyak. Terima kasih atas usaha Ustaz Asim untuk mengadakan program pada pagi ini untuk sama-sama kita mencari jalan bagaimana untuk bagaimana untuk menjadikan PDPR kita ini lebih menarik.
Sebenarnya ilmu-ilmu macam ni patut kita tuntut lah, sebab para pelajar kita ni depa advance sebenarnya. Depa lebih advance pada kita. Sebab itu saya selalu kata kat cikgu-cikgu, saya takut saya mengajak ni budak-budak tak apa nak tengok pasal depa lebih hebat daripada kita. Jadi cikgu ni dia kena sentiasa berada di atas lah. Maksudnya dia kena tahu banyak lah. InsyaAllah lah. Terima kasih banyak-banyak. Itu saja Dr. Rosnah dan Cikgu Raya. Terima kasih. Ijazah lah ilmu ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Okey, sekarang saya menjemput Puan Zuraiti dengan panggilan masyarakat Ati lah, daripada sebagai selaku PK pentadbiran Sekolah SMK Kulim. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun nak mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada Panitia Pendidikan Islam SMK Kulim. Sebenarnya Panitia Pendidikan Islam ni aktif sangat. Saya nak ucap tahniah lah untuk mereka, Dr. Rosnah, Ustaz saya panggil Ros saja, dan juga Ustazah Rohaya, memang antara guru yang aktif, sentiasa ada idea-idea yang baru. Terima kasih banyak atas perkongsian hari ini. Juga terima kasih saya kepada Tuan Pengetua SMK Agama Kedah. So hari ini kita ada 2 sekolah, SMK Sedang Baru dan juga SMK Agama Kedah. So terima kasih semua yang join Google Meet kita hari ini. Banyak ilmu yang kita dapat. Sebenarnya perkongsian ni tak berlaku lagi di SMK Kulim. Lepas ni mereka akan berkongsilah dengan cikgu-cikgu SMK Kulim. Saya pun teruja dengan apps ni. Memang satu apps yang baru yang sangat elok lah untuk kita guna pakai supaya murid-murid kita ni sentiasa seronok nak belajar. Kita nak tarik perhatian mereka untuk berada di depan PC, di depan handphone kan. Kita tahulah anak-anak dia bosan. Jadi kita ni yang kena fikirlah cara-cara untuk menarik perhatian anak-anak remaja ni kan. Macam-macam mereka mudah bosan lah. Kita pun ada anak, kita tahulah macam mana anak-anak kita di rumah. Jadi satu apps yang menarik bagi saya dan saya pasti kita boleh guna pakai. Tadi saya buka, saya tengok memang kalau cikgu rasa macam was-was, cikgu buka balik apps tu memang dia ada step dia. Kita boleh buat sendirilah, ikut step-step yang dibagi tu masih boleh pelajari sendiri. Okey, baik, itu saja daripada saya. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dekat Chanlon kita ada SK tak pernah dengar saya sekarang. Datuk Wan Kemara. Datuk Wan Kemara. Okey. Chanlon. Baik, alhamdulillah selesai sudah perkongsian PDPR interaktif, iaitu berkaitan dengan Class Point Apps. Dan jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustazah Rohaya di atas kesediaan dia menyampaikan ilmu. Semoga dengan ilmu ini menjadi antara asbab untuk terus Allah memudahkan jalan ke syurga. Okey, baik sebelum ya. Apa Ustazah Rohaya sekolah mana? SMK Kulim. Kulim juga? Ya. SMK Kulim. Kami SMK Kulim. Teringat saya pun lama tu tempat saya juga tu. Ustaz Nazri kan dulu saya biasa pergi bagi ceramah dekat tu saja tu tunjuk muka aku kenal kan. Tu tengok kenal. Jumpa kat Semahi dulu. Semahi sekali. Hari tu dekat di sekolah Islahiyah sekali. Islahiyah dingin lah. Dingin. Okey. Kulim masa tu Cikgu Zul pengetua kan? Sebelum ni Cikgu Zul. Sebelum ni Cikgu Zul PPD tu lah. Cikgu Zul PPD. Zaman saya Cikgu Zul Reti pun saya biasa tengok masuk pergi terima hadiah dan sebagainya di situ. Okey. Terima kasih. Sama. Kita bergambar ni Ustazah. Bergambar. Buka kamera semua. Asyik kamera hang kan mahal. Anda tak? Ustaz Asyik ni satu sekolah dengan saya daripada persediaan. Sampai tamat sekolah dekat Langgang dulu. Kami ni alumni saya, pengurusi dia timbalan saya. Berkelai tak konti ni. Sekolah Ustaz. Ayah ambil gambar. Okey, Asyik ambil gambar. Ros Okey. Screenshot. Sekejap nah.
Pakat buka lah nak tengok muka. Saya pernah duduk di Taman Maktab sebelah SMK Kulim. Oh ya, dekat saja tu. Kenal belakang semua ni. Dekat saja. Banyak dari Kulim ni. Muka nampak familiar. Okey, 1, 2, 3. Okey. Ada kawan saya juga dalam ni, Ruzilawati. Adakah kalau Ustazah Ruzi. Ustazah Arab. Ruzi. Okey. Ya, ada. Baik, kita sudahi majlis kita pagi ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Sama.